Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. So, kita buka kelas kita pada hari ini dengan nombor kitab Al-Fatihah. Okay, so pada hari ini kita sambung balik dengan relapse prevention, maintenance and relapse prevention. Pelajar kena bezakan tau, relapse prevention dengan prevention program. Dia satu benda yang berbeza. Maknanya di dalam rawatan, dalam treatment and dalam rawatan dan pemulihan, treatment and recovery process, relapse tu adalah termasuk di dalam model rawatan tu, dia termasuk sekali. Cuma relapse prevention ni kita kena pasti sebab dia berbeza sikit dengan treatment-treatment yang lain lah. Kalau counselling family therapy dengan multiculture, dia berbeza sikit. So kalau multiculture tu dia ada 6 tonggak 6 atau 7 tonggak. Tapi kalau model terapi untuk substance abuse ni, kita ada 13 prinsip dan salah satu prinsip yang kita kena faham adalah rawatan untuk substance abuse ni ia adalah menyebabkan ketagihan dan ketagihan ini dikategorikan sebagai penyakit kronik dan complicated. So penyakit apa? Penyakit otak. Addiction ni dikatakan penyakit otak kerana dia telah sebab addiction ni sebab dia dah hijack bahan-bahan itu dia dah hijack kita punya otak supaya otak kita tak normal. So dari kita menjadi manusia yang normal, kita boleh berfikir macam manusia yang tak normal. Itu sebab kadang-kadang mereka terlibat dengan dadah ni dia boleh membunuh. Kadang-kadang yang dibunuh tu adalah ibu dia, bapa dia, anak dia kan. Kadang-kadang kecil lagi anak dia kan. Dia boleh baling anak dekat dinding. Sebab apa? Dia tidak ada rasional ketika itu sebab otak dia sudah di-hijack. Itu sebab kalau kita kata kenapa perspektif sekarang melihat mereka terlibat dengan dadah ni kita dah tak panggil dia sebagai pesalah. Kita panggil dia sebagai pesakit. So bila kita faham berkaitan pesakit tu, maknanya kita faham apa yang sakit, otak dia lah yang sakit. So bila kata berkaitan dengan otak, dia akan mempengaruhi pemikiran dia, perasaan dia dan tingkah laku dia. Dia akan mempengaruhi. Jadi tu kita nampak dia pelik-pelik lah kan. Kalau kita tengok orang yang tu dia tak ada yang teruk yang mengalami psikosis sampai gila. Dia jalan sorang-sorang dah tak terurus Nah itu memang tahap yang kritikal lah tu. Sebab apa dia otak dia dah tak berfungsi dah. Sebab otak dia sudah di hijack ataupun kalau istilah kita maksudnya fungsi otak yang normal tu telah telah diracuni dengan substance tadi itulah dengan bahan-bahan tadi. Jadi salah satu cabaran kita berhadapan dengan mereka ketika ini adalah relapse prevention. So kita faham pertama dia tolerance, lepas tu dia withdrawal. Sebab withdrawal effect ni dia akan bagi satu negatif consequence kepada klien apabila dia tak ambil. Tapi bila dia ambil dia akan ada positif consequence. Jadi kalau kita nak mengubah kita punya tabiat, contohnya kita nak jadi orang yang contoh kita nak jadi orang yang dermawan. Pertama sekali kita kena dapat positif effect daripada kita derma tadi tu. Lepas tu kalau kita tak derma, kita rasa macam ada negative effect kat kita. Itu sebab kalau kamu tengok orang yang selalu solat ni, kalau dia tak solat dia rasa macam tak tenang tau. Sebab dia dah ada positif effect daripada dia solat dan bila dia tak solat dia akan ada negative effect. Begitulah dengan ketagihan. Bila dia ambil bahan dia dapat positive effect. Positive effect dia high. Dia rasa macam tenang kan. Tapi bila dia tak ambil dadah tu dia rasa macam dia menggigil, dia mudah nak marah. Jadi cara dia nak kekalkan hemostasis dalam badan kita ataupun kita panggil sebagai keseimbangan badan kita, dia ambil bahan tu. Sebagai meneruskan keseimbangan badan manusia tu. Jadi itu sebab mereka akan relapse. Jadi dan relapse ini dalam proses rawatan dan pemulihan dianggap sebagai normal. Sebagai normal. Ya ke? Macam tu sia-sia lah kita buat rawatan. Ya, bukan sia-sia Tak ada yang sia-sia dalam hidup ni kalau kita buat baik Maksudnya kita kena pegang satu konsep bahawa kita bagi rawatan dan kadang-kadang bila kita bagi rawatan kata 3 bulan. Ada yang kes-kes kalau pelajar-pelajar buat temuduga ada yang kadang-kadang dah boleh baca Quran 30 juzuk dalam proses yang dapat dia keluar dia relapse.
Jadi kita kecewa kan sebagai seorang memberi rawatan kan. Dulu dia dapat pujian, wah bagus lah kan rawatan ni kan. Wah, siapa boleh jadi tahfiz budak ni kau buat yelah, ya semuanya yelah kehendak dia. Kita pun bagi tahu dengan rasa rendah diri kan. Tapi tiba-tiba dia keluar, dia terjebak juga dengan dadah. Jadi orang yang puji kita tu bolehlah mengeji balik. Tapi kita jangan putus asa sebab ini adalah normal. Dia kata normal dan dia kata buat yang kau penat je, susah-susah je kau train dia sampai jadi tahfiz, lepas tu keluar menagih balik. Jadi kita punya konsep kita kena jelas. Sebenarnya kita frust kita sebagai perawat kita frust. Dan sebenarnya klien kita pun frust juga. Dia pun frust. Sebab dia pun kata kenapa aku boleh terjebak balik. Dia pun kadang macam tak sedar tau. Kenapa aku macam ni? Dia tak sedar juga. Sebab dia dah terjebak. Itu sebab di dalam relapse prevention tu, yang perkara pertama yang kita kena kenal pasti dalam kita buat self monitoring tu adalah kita kena kenal dia punya high risk situation ataupun dia panggil trigger dia. Sebab kalau dia tak faham dia punya trigger tu, dia akan mudah terjebak. Jadi sebelum kita apa pun kita kena bagi tahu klien kita, ini trigger awak. Trigger dia macam-macam tau, orang dia macam-macam. Ada orang dia ambil dadah sebab dia nak nampak kurus tau. Dia nak nampak kurus, nampak cantik. Jadi bila dia ambil dadah, dia tak makan banyak. Jadi dia akan nampak kurus. Jadi bila orang kata kurus, dia kan sinonim dengan cantik. Padahal tak cantik pun. Tapi dia sinonimkan. Awak ni kurus dah, dia perasan cantik. Lepas tu ada orang lelaki, dia suka tau perempuan yang chubby tau. Dia macam suka perempuan chubby-chubby ada tau. Ada orang macam tu. Lelaki ni jangan ingat pandangan dia sama tau. Perempuan dia ingat kurus cantik. Itu sebab ada penyakit anorexia tu. Anorexia dengan bulimia tu. Sebab dia rasa dia gemuk tu buruk. Gemuk tu tak cantik. Jadi kurus tu cantik. Tapi kadang-kadang kurus sangat pun tak cantik. Tapi bila dia kata, oi kau nampak kurus hari ni, dia cakap kurus tu tak cantik. Tapi perspektif perempuan, saya tak faham nanti Aina ke Aisyah mungkin boleh bagi confirmation lah. Bila orang kata kurus, cantik. Dia rasa cantik. Jadi, lepas tu tiba dia dah naik badan tau. Lepas tu orang pun kata, bila dia kata, oi kau ni macam dah berisi tapi dia tak kata tak cantik. Kan? Awak ni macam dah berisi sikit dah. Dia tak boleh tidur tau. Dia kata lah, kenapa aku tak cantik ke? So dia ambil balik dadah. Itu trigger dia tu kata orang. Trigger dia apabila dia nak kurus. Kan beza. Contoh lelaki kita kata trigger dia tau. Contohnya kadang pergi laut Pergi laut kan kadang-kadang kalau kata macam musim-musim yang tak terkujur ni dia akan pergi laut dalam kadang 2-3 hari kan. Tiba kawan dia kata, kau ni tak macam dulu sikit letih. Kan? Trigger dia tak boleh dengar benda tu. Letih je dia rasa macam perempuan. Dia kan rasanya tu. Tapi tak ada pun letih biasa semua letih. Tapi dia rasa bila letih, kalau letih dia anggap macam perempuan. Jadi dia trigger dia adalah benda tu, letih. Jadi dia ambil api kuda. Jadi dia kena tahu high risk situation dia. Jadi high risk situation dia. Jadi dalam kita membantu klien, kita as a counselor, kita kena faham high risk situation klien tu berbeza. Trigger dia berbeza. Ada trigger bapak dia tau. Kan bapak dia selalu pukul mak dia. Bapak selalu pukul mak dia. Jadi bila tengok bapak dia nak tumbuk bapak dia, tapi tak boleh nak tumbuk. Sebab atas dasar macam bapak lah kan. Macam budaya kita. Jadi cara dia nak buang kemarahan tu, dia ambil apa? Dia ambil heroin. So dia layan diri dia. Kan? Jadi bila dia balik, dia tengok bapak dia marah-marah, dia trigger dia. Tapi dia tak ada coping skill. Kita tak bagi dia coping skill. Maksudnya kamera bertindak bila berhadapan dengan trigger tu. Jadi dia akan ambil balik dadah tu sebab manusia ni akan buat sesuatu untuk mencapai homeostasis. Kena faham homeostasis ni apa? Keseimbangan. Kenapa kita makan? Kita makan sebab kita nak kurangkan rasa lapar tu. Jadi bila kita makan, kita kenyang, kita mencapai homeostasis. Maksudnya kita akan mencapai keseimbangan tu. Jadi begitulah dengan manusia. Dan kita melihat substance abuse ni, dia memberi kesan ketagihan tu. So bila dia dah ambil kesan ketagihan tu, dia memberi seronokan yang seketika. Tetapi dalam jangka panjang dan kesengsaraan tu sepanjang masa. Jadi itu sebab kita kena bagi dia, lepas ni kita akan pergi kepada prevention. Sebab kita percaya bahawa dalam kita merawat substance abuse ni, prevention better than cure. Maksudnya pencegahan ni tu adalah lebih baik daripada merawat. So nak rawat ni, kita dah ambil kos banyak kat situ. Rugi dari segi masa, dari segi tenaga dekat situ dah. Jadi prevention walaupun dia mengambil duit yang banyak, tapi sebenarnya treatment lagi banyak duit perlu. Dia ambil banyak duit. Kalau kata seorang penagih tu kita kena biaya dia RM5 satu hari. Kalau duduk 3 bulan, kalilah. Kan pelajar MRSM pun tak macam tu kan. Lagi kena bayar lagi banyak. Kalau kata diorang duduk dekat RM22 satu hari lah. Contohlah RM22 satu hari. Wah.
kerajaan dah rugi banyak kat situ. Padahal duit tu dah boleh bawa kepada perkembangan kamu ni dapat apa pendidikan percuma. Tapi tak dapat pendidikan percuma sebab apa? Dah banyak dibiayai dengan pusat serenti. Nampak tak? Nampak tak kat situ? Sepatutnya universiti kita ada 20 orang je. 20 IPTA. Sepatutnya awak ni boleh masuk belajar dengan percuma. Tapi kita terpaksa biayai pusat serenti yang lebih banyak dan kita bagi dia percuma. Kan macam tak adil. Macam tak adil hidup ni. Orang yang pusat serenti tu dah lah menagih. Kita bagi dia servis percuma makan percuma. Kita ni belajar ni cari ilmu ni nak bagi kepada masyarakat tapi kita bayar. Tak dapat percuma. Kenapa macam tak adil? Nampak tak? Itulah dia kesan dia. Jadi kita ni terpaksa bagi tahu kepada masyarakat melalui prevention itu penting. Memang kita penat belajar tapi kita kena faham prevention dan treatment perlu jalan seiring. Kena jalan seiring. Okay, dan bila mereka dah terlibat dengan dadah ni, memang bagi istilah pesakit, dia tidak akan sembuh sepenuhnya. Dia tak boleh sembuh. Contoh orang nak kencing manis kan. Dia tak boleh hilang dah kencing manis dia tu, tapi dia kena kawal je. So cara nak kawal macam mana? Abstinence. Abstinence ni apa? Kita pantang larang. Jangan ambil dah benda tu. Kalau kata kamu ni seorang yang kencing manis, dah jangan ambil gula dah. Kalau ambil pun dalam kadang-kadang tertentu. Kalau kamu ambil, maknanya kencing manis kamu akan naik. That's me. Maksud tu. Itu yang kita maksudkan dengan penyakit tu. Penyakit yang kronik dan kompleks. Maknanya, dia tidak akan sembuh sepenuhnya. Itu sebab di dalam rawatan tu kita ada relapse prevention program. Kita kena bagi dia relapse prevention program. Bila awak buat dia kena buat apa? Untuk pulih sepenuhnya, tak mungkin. Mungkin agak mustahil lah. Contohnya walaupun dia tak ambil tapi dia ada trigger tu dia ada. Craving tu ada. Contoh katakan Abu pernah mengambil pil kuda. Pil kuda tak apa kuat tau. Dia heroin lah. Heroin ni sebab dia ketagih. Kata dia ambil heroin So bila dia ambil heroin, dia dah pulih tau. 6 bulan dia dah tak ambil, dalam masa 2-3 tahun dia dah tak ambil. Tapi bila dia nampak heroin tu, dia ada rasa rindu tau. Rindu tu dia ada. Dari segi emosi. Sekarang ni terletak pada kekuatan dia saja sama ada dia tak ambil atau tidak. Berdasarkan kepada relapse prevention program lagi. So hari ni kita akan bincang lagi. Kita harap kawan-kawan dapat berkongsi lagi. Nota ni hari ni kita habiskan untuk program ni, untuk kita masuk prevention program. Okay. So kita tengok nota sikit. Okay, kita dah bincang berkaitan dengan relapse prevention program. Ini antaranya lah, sebenarnya banyak lagi yang pelajar, ini banyak, ini antaranya. Kalau pelajar tengok dalam buku, banyak jadi cikgu lebih suka memfokus supaya pelajar tak dapat banyak, dapat sikit tapi boleh diaplikasikan. Daripada dapat banyak tapi tak dapat diaplikasikan. Jadi cikgu rasa itu satu kerugian lah. So bagi pendekatan cikgu, kita bagi je yang ni, yang cikgu nampak orang kata applicable applicable. Tapi dia boleh dilaksanakan. Antara yang paling mudah adalah self monitoring lah. Self monitoring ni adalah kita membantu sebenarnya klien kita untuk mengawal diri dia. So cara mengawal diri dia, lepas tu kita buat direct observation method ni. Direct observation method ni kita main role play tau dengan dia. Ini seronok. Cikgu pernah buat di penjara contohlah sambil-sambil kita dah bagi dia peneguhan, self monitoring kan. So kita pun confident lah dengan dia So dia pun kata saya tak akan ambil dah. Lepas tu cikgu buat role play tau dengan dia. Dia ni ambil pil kuda pil kuda. Banyak dekat Terengganu ni pil kuda popular. Kalau kat sini dia banyak pil kuda sebab nelayan dia. Jadi kadang-kadang dia orang dapat benda tu senang Jadi pil kuda kan macam pil. Jadi cikgu pun bawa adalah pil. Tapi Panadol kan. Panadol kan warna merah. Ada Panadol kanak-kanak tu kan warna merah. Tapi pil kuda pekat sikit. Panadol ni jadi cikgu bawa lah untuk buat simulasi dengan pil. Cikgu rasa dia dah okey lah. Dia dah rasa lepas dia keluar ni, dia dah tak akan ambil lah dadah ni. Lepas cikgu pun buat simulasi. Daripada cerita dia. Buat simulasi kan. Okey lah. Lepas tu dia pun keluar. Lepas tu kita buat role play. Ni kita nak buat direct observation method. Kita boleh buat kat situ. So dia kata baiklah sekarang ni awak dah keluar. Awak bebas. Katakan cikgu ni adalah kawan kamu. Yang trigger tu. Dia trigger dia kawan dia. Kawan baik dia. Trigger dia kawan baik dia sebab dia mak bapak dah tak ada. Jadi dia membesar kawan dia. Jadi dia pergi ke laut. Dia niaga. Jadi kawan dia ni bagi dia pergi kuda untuk dia kekal lama, untuk dia pagi tu dia boleh lama stand untuk dia ambil ikan tu lah. Jadi dia pun keluar. Kita akan buat teknik direct observation method. Mula-mula kita buat dia self monitoring. Kita kata apa trigger dia. Jadi cikgu dah tahu trigger dia adalah kawan dia. So dia dah tak ada mak ayah. So dia baru bercerai dengan isteri dia. Isteri dia minta tuntutan fasakh. Jadi kawan dia adalah segala-galanya bagi dia. Tapi kawan ni dia menyebabkan dia ambil dadah tadi. Jadi bahasa direct observation method kita kata okey baik. Bila dia keluar, okey bila awak keluar, kata nama dia Mael Ni cikgu nak kaitkan dengan direct observation method dengan coping skill tu.
Lepas tu kita nak pergi efficacy assignment ni melalui kajian kes. Jadi kata nama dia Main. Okey Main, lepas awak keluar ni awak nak pergi mana? So biasa kalau saya keluar saya balik kampung lah, saya balik rumah atuk saya. Okey, lepas tu bila Main pergi atuk, lepas tu buat apa? So atuk biasanya tak makan, jadi saya akan pergi kedai sebelah tu. Okay, kedai sebelah tu tempat ramai orang lepak-lepak situ, jadi saya pergi sana lah untuk makan. So bila awak pergi sana pergi makan, lepas tu awak jumpa kawan awak. Okey, nama dia ni Main, kawan dia nama apa? Nama Saiful lah. Contohlah nama Saiful. Jadi Saiful pun jumpa awak. Jadi cikgu akan lakukan watak, cikgu cakap kat awak, saya akan lakukan watak Saiful. Berdasarkan cerita awak, cikgu akan cuba watakkan Saiful tu. Saya jumpa, "Woi Main, lama tak jumpa kau." "Wah, rindulah Main kau. Macam mana dekat penjara tu? Macam mana hidup kau?" Lepas tu Main pun berdialog macam tu. Biasalah dia hidup kat sana kan. Aku buat kerja, tapi aku tolong doktor, tolong untuk ambil rekod. Rekod aku ambil rekod. Oh. Kau macam mana, okey ke? Dah tak kerja ni, ada duit ke? Biasalah mula-mula tak ada kerja. Tak apalah, Main ikut aku pergi ke laut ni. Banyak ikan ni, ke laut ni. Kita nanti dapat duit bagi-bagi dua lah. Tak apalah, modal aku mulakan dulu. Tak apalah Saiful kan, aku nak kerja. Kau jangan sombong macam ni Main. Kau nak kerja apa kat sini kat kampung ni kan? Baik ikut aku. Cikgu dah tengok respon si Main tu apa. Dah tengok respon dia. Tengok dia boleh tolak tak? Sebab dia tahu kawan dia tu trigger dia. Kalau dia ikut kawan dia, dia akan pasti. Tengok balik. Itulah aku pun fikir buat sementara waktu ni aku lepak-lepak dululah kat sini, aku tak kerja, aku nak rehat dululah. Okey, cikgu pun bawa watak Saiful. Okeylah, tak apalah kalau macam tu, kau rehatlah dulu. Tapi kalau kau ada susah, kau jangan bagi tahu lah aku, kita kawan dah lama kan. Kalau kau kat sini pun orang bukan boleh faham kau. Kita ni bekas penagih, macam mana pun orang akan pandang kita tahi lah, najis lah kan. Orang tak akan tengok kita ni dah berubah. Jadi aku je kenal kau. Orang susah, orang kat sini dah faham dah kau macam mana. Nak kerja pun nanti apa-apa kan. Kau apa-apa kau susah jumpa aku lah Main. Okey. Satu tu dia boleh. Kali kedua kita buat soalan kedua pula dengan Main. So macam mana kau, okey tak? Itulah rasa mengantuk lah, macam tak ada duit ni kan, nak makan pun. Macam aku tengok atuk aku pun susah kan, tak makan, aku pula dah balik ni menyusahkan dia pula. Itulah Main, aku cakap kau ni, lah kita pergi kita pergi ke laut ni. Banyak ikan ni, boleh pergi. Kau pun boleh tolong sikit, tolak-tolak ni, nanti dapat ikan kita jual sama-sama lah. Dia dah tak nak jawab dah. Main dah mula goyah tau. Dia dah mula goyah dah. Jadi bila kita buat direct observation method ni, kita akan dapat lebih jelas macam mana klien kita berhadapan dengan self monitoring tadi tu. Okeylah, aku kan apa, lapar lah, tak makan lagi ni. Tak apa, aku belanja. Saiful, kita apa aku belanja makan. So dia ada hutang budi dengan Saiful kat situ. Lepas tu perlahan kan, kau ni makan ni ada duit ke tadi ni? Biasalah, duit mana ada, baru keluar daripada penjara ni. Tak apa, aku bayar. Dia pun okey bayar. Dia tak tahu tu itu adalah jerat Saiful tu. Sekarang nak tarik balik Main tu. Tapi Main tak sedar tau, cikgu lakonkan watak tu. Lepas tu bila dia makan-makan kan, cikgu ulur tau. Ni ambil lah ni, aku bagi percuma yang aku ada lebih ni. Cikgu tolak ubat Panadol tu. Maksud dia nampak cikgu Panadol lah. Tapi dia nampak tu pil kuda. Dia kata, apa ni? Ambil lah, bazir ni aku ada lebih. Ambil je lah satu. Kan kalau nak beli sekarang ni mahal tau. Kalau sekarang ni murah, tapi aku tak apa, aku bagi je, kau ambil je lah. Sebab kadang-kadang sekarang kau tak perlu, nanti satu hari je kau perlu. Kau penat kan, kau nak kerja, kau ambil. Cikgu lepas. Dia ambil belajar. Sampai tu ambil. Gagal dia ambil. Dia ambil. Lepas tu apa tak belajar tau. Bila kita buat simulasi, dia cakap apa? Cikgu tak tahu lah, ini pengalaman lah Mungkin kalau kita pun banyak pengalaman. Dia cakap apa? Saya kan cikgu, saya cakap terang Dia cakap bukan cikgu Cik Hadi Cik Hadi Dadah ni Cik Hadi kalau bagi saya, minta maaf saya guru ni istilah ni dia memang tak sopan lah, tapi tu ayat dia lah. Saya kan Cik Hadi kalau depan saya ada perempuan bogel dengan dadah, saya akan ambil dadah. Itu dia punya ayat. Nampak tak kuatnya tarikan dadah tu? Bagi tahu dadah tu punya kuat. Kita buat simulasi dah, nampak dah ada confident. Cikgu ulur letak Panadol yang kanak-kanak tu kotal kan warna merah tu. Tak apalah, aku ambil lah. Ni sekarang tengah mahal ni kan. Aku pun bukan apa. Kalau kau tak nak makan sekarang tak apa. Kau tak nak aku buang je sebab takut kan bawa dulu nanti kena tangkap. Sebab tak boleh lebih, tapi aku ada lebih. Kau simpan dah dulu. Kau ambil dulu. Walaupun istilah yang digunakan oleh saya pun simpan. Tapi kau jangan pakai, kau simpan je dulu. Tapi bila dia dah ambil sebenarnya, dia dah terjerat dah. Ma'ilah akan terjerat. Dia tak boleh tahan. So bila cikgu cakap dengan dia kenapa awak ambil, so dia kata istilah dia, saya kalau depan saya dibagi perempuan yang tak ada baju dengan pil kuda ni, saya akan ambil pil kuda.
Nampak tak? Begitu tarikan dia kuat. Jadi kita boleh nampak, and then yang ketiga baru kita bagi dia coping skill tadi tu. Coping skill ni maksudnya bila berhadapan dengan high risk situation, apa dia kena ambil tindakan dia. So kita dah nampak dah direct observation method dia. Kita dah nampak direct observation method dia. Kita dah buat rehearsal dengan dia, kita buat role play dengan dia. Oh, dia memang susah nak tolak. So cara dia, bila kita buat self monitoring, direct observation method dia, kita nampak dia punya trigger adalah Saiful kawan dia tu. Dia nak salahkan Saiful tak boleh sebab Saiful satu-satunya kawan dia yang faham diri dia. Orang-orang lain semua dah isolate dia. Jadi kita buat coping skill dengan dia. Okey. Kita kembali balik pada cerita asal. So awak balik pergi makan jumpa Saiful. So apa coping skill awak yang awak boleh buat? Okey, saya minum cepat-cepat, saya lari lah. Okey, nak tengok dia boleh tahan tak panahan cikgu. Alah kau bajet lah balik daripada apa? Balik daripada hospital, bajet ustaz lah, taraf wali lah, aku ni hina lah. Kira macam kau ni dah bagus lah, ahli-ahli syurga lah, aku ni macam ahli-ahli neraka lah. Memang kau rasa aku ni memang bukan kawan baik kau lah. Nak tengok dia jawab macam mana. Okay, saya suruh Mak Yah jawab. Nak tengok coping skill dia tahu macam mana. Sebab kita suruh dia lari ni, tadi dia lari, kawan dia panah kat situ. Kawan dia panah apa macam Perry kan? Perry lah dia kat situ. Semuanya bercakap. Tak boleh nak cakap. So dia bercakap. Aku bukan bagus, saja je nak makan ada hal. Lepas tu cikgu balas balik nak tengok dia punya coping skill. Apa kau ingat? Kau dah berubah, orang kampung boleh terima kau. Kau ingat kalau kau pergi masjid, orang mesti tuduh kau curi di masjid. Kau nak pergi mana? Kau ingat orang-orang kampung boleh terima kau ke? Susah orang nak terima kau. Jadi kau tak payah bajet-bajet sangatlah jadi macam alim ulama lah kan. Kalau kau tu dah jenis macam tu, cuma orang takkan terima dah kau. Nak tengok dia jawab macam mana. Kalau dia tak tahu jawab, masa tu kita bantu dia jadi coping skill. Kita bantu dia. Mak Ai jawab, aku ni buat baik bukan sebab aku baik. Aku buat baik sebab aku tak nak buat jahat. Sebab bukan aku tak nak kawan dengan kau. Aku nak kawan dengan kau. Tapi aku tahu kau kuat, kau tak macam aku ni lemah. Jadi aku lemah, aku kena pertingkatkan diri. Kau lain. Kau walaupun kau ambil dadah tapi kau boleh tahan, aku tak boleh. Jadi aku kena kuat lagi. Jadi aku buat baik ni bukan sebab aku baik. Aku buat baik ni sebab aku tak nak. Aku tahu kalau aku tak buat macam ni aku akan terjebak. Kau kawan aku, kau seorang-seorang je kawan aku yang kau faham. Jadi bolehlah sokongkan pada aku. Masa tu kalau dia tak dapat, kita kena bagi coping skill. Kita suruh buat ayat macam tu. Sebab coping skill dia kadang-kadang dia datang daripada klien. Tapi kalau klien tak ada boleh jawab, kita kena bantu dia. Kemahiran bertindak dia. Sebab trigger si Mahel tu adalah Saiful tu. Tak kita bagi dia coping skill. Lepas bagi coping skill tu, dia kena bagi balik iaitu efficacy enhancement tu. Efficacy enhancement tu, kita sentiasa bagi motivasi kat dia supaya bila dia berubah ni, okey, bila awak cakap macam ni, awak tengok awak rasa macam mana. Mahil awak rasa macam mana bila awak berani cakap dengan Mahil macam tu, bila awak cakap, orang cakap awak ni bajet bagus, ustaz lah, awak cakap, saya bukan ustaz, saya buat baik ni sebab saya tahu kalau saya tak buat baik, saya akan buat jahat. Jadi saya nak cuba ubah diri saya. Saya bukan nak baik, saya tahu saya tak baik dan saya nak cuba ubah diri saya. Jadi kau sebagai kawan aku, tolong bagi sokongan pada aku. Jadi bila awak cakap macam tu, apa awak rasa? Jadi dia kata, saya rasa macam lebih yakin lah. So enhancement tu, kita selalu bagi peneguhan pada dia. So apabila perubahan dia baik, kita akan bagi. So bila kita akan buat, bila kita buat direct observation, kita bagi coping skill, kita bagi efficacy enhancement tu kat dia. Supaya klien akan rasa macam ada motivasi. So ada motivasi. So lepas dia dah buat motivasi tu semua kan, kita buat behavioral contracting. Apa maksud dia? Jadi Mahil ni biasanya bila dia dah ada kekuatan tu, jadi kalau boleh kita galakkan si Mahil ni supaya pergi ke pusat-pusat jumpa kaunselor-kaunselor di JKM di itu untuk teruskan dia dapat teruskan dia punya perubahan tu. Jadi dia pun pergi dekat behavior contracting tu, dia pergi dekat situ untuk dia tulis bahawa dia akan katakan dia akan buat macam ni. Saya berjanji kita akan buat kontrak kat dia. Kontrak ni macam surat perjanjian lah. Surat perjanjian dari segi tingkah laku dia, apa dia nak berubah. Mulai saat ini, kita suruh buat mulai saat ini, saya berikrar pada diri saya dan berjanji untuk berubah daripada ketagihan. Apa yang saya perlu lakukan? Pertama, saya akan sentiasa menjaga diri supaya tidak berkumpul di tempat orang awam. Saya akan sentiasa menjaga solat. Saya akan sentiasa, dia akan buat kontrak itu tu. Lepas tu,
kita as a counselor, suruh dia baca. Suruh dia baca, dia faham tak apa yang dia perlu buat ni? Faham? Suruh dia tanda tangan. Suruh dia tanda tangan dan kita pun tanda tangan, kalau boleh cari seorang kawan yang boleh sokong dia. Yang suruh dia tanda tangan supaya dia boleh ingatkan balik. Mail, kau ni asal kau ambil rokok? Kau kata kau tak nak ambil rokok. Kenapa kau ambil rokok? So kalau lebih ramai kawan-kawan yang bagi sokongan kepada dia, lagi kuat peer pressure dia. Maksudnya bila dia dah buat social contract, kita as a counsellor kita tanda tangan sebagai badan pemantau yang menyelia kat dia. Lepas tu kita cari pula kawan-kawan dia yang boleh tanda tangan sekali, yang boleh bantu dia supaya mengingatkan dia. So maknanya kalau dia terjebak, kawan-kawan dia boleh ingatkan dia. Sesiapa sajalah, pasangan dia ke, anak dia pun boleh, datuk dia. Baik, behavior contracting. So lepas yang seterusnya kita buat cognitive restructuring. So apa maksud cognitive restructuring ni? Bila dia nak berubah, dia ada satu, manusia ni dia ada pemikiran-pemikiran yang tak logik tau kadang-kadang, yang tak rasional, yang menyebabkan kadang-kadang dia boleh terjebak balik, terjumus kepada perkedagian ni. Contoh dia punya pemikiran yang salah, dia kata kalau aku nak berubah ni biasa orang tak terima dah. Kita kena ubah balik. Kita kena restructure balik pemikiran tu dengan mencabar dia punya pemikiran. Okey, kalau kamu rasa, kalau kamu tak berubah, kalau kamu berubah kamu rasa orang tak boleh terima kamu kan? Awak rasa semua orang ke macam tu? Dia kata tak adalah semua, tapi segelintir. Jadi kenapa kita nak fokus kepada orang yang tak nak yang tak nak kamu berubah, yang mengeji kamu? Kenapa kamu tak nak fokus kepada orang yang bagi sokongan kepada kamu? Dan kenapa kamu perlu menjadi mangsa di atas kebodohan orang lain? Kamu tak boleh macam tu. Jadi kita restructure balik. Lepas tu apa lagi? Dia punya pemikiran yang negatif. Yang biasa dia cakap, alah, orang ni kalau aku dah penagih ni susah nak cari kerja. Orang dah takkan terima aku kerja dah. Jadi kita restructure balik pemikiran dia. Okay, contoh restructure pemikiran dia, kamu dah cuba ke belum? Dah cuba dah. Bila cuba? Satu kali baru. Kita nak main bola sepak kan? Kita nak main bola sepak. Kalau kita nak tendang gol, bukan satu kali tendang baru masuk gol. Banyak halangan dia baru masuk gol. Jadi satu kali, dua kali cuba, awak dah katakan awak ni dah gagal. Boleh ke awak kata macam tu? Kita restructure balik pemikiran dia supaya pemikiran-pemikiran yang kita rasa yang tak logik, yang tak rasional tu, kita restructure balik supaya dia nampak. Dia kata biasa dalam hidup ni, kan? Dalam hidup ni biasa, dalam hidup ni ujian. Orang kaya tu pun ujian, kita pun ada ujian, setiap orang ada ujian. Jadi kenapa kita perlu takut dengan ujian ni? Kita teruskanlah hidup ni. Selagi hayat di kandung badan, macam mana aku perlu makan, macam tu aku kena hadapi kehidupan ni. Jadi aku yang bersalah, aku kena tanggung akibat dia. Tapi aku percaya kalau aku nak bagi orang percaya kat aku kena selalu buat. Nanti lama-lama orang percaya. Jadi restructure pemikiran sangat penting bagi dia untuk dia nak move on. Kalau orang dia tak restructure balik pemikiran, dia susah tau nak move on. Contoh dia kata apa yang susah nak, macam kadang-kadang ada kawan, kadang-kadang yang tak susah dia kata, alah aku ni kurus lah, aku ni gemuk lah, gemuk tu tak cantik. So tak semestinya gemuk tu tak cantik. Jadi kena restructure. Kenapa kamu kata gemuk tu cantik? Ada, yelah sebab kita restructure balik, kita kata apa? Gemuk bukan tak cantik, tapi gemuk tu buat kita tak sihat. Jadi untuk kita jadi tambah sihat, kita kena bersenam. Bukan kita ambil dadah untuk kurus. Kita kena bersenam, kita kena jaga pemakanan. Jadi kena restructure balik pemikiran dia tu. So bila dia nampak perspektif baru tu, jadi barulah dia boleh nak move on kepada tabiat baru yang lebih adaptif. Maksudnya boleh diterima. And then seeking life, and then kita pergi kepada seterusnya iaitu dipanggil seeking lifestyle balance. Maknanya pelajar, kita bantu klien kita. So kita bantu klien kita untuk dia hidup secara lebih seimbang. Maknanya kita jangan fokus. Apa-apa kita buat ni kita kena seimbangkan. Kalau kita keluar makan, kita berborak dengan kawan, kita limitkan diri kita. Jangan sampai berjam-jam, ambil 30 minit. Kalau kita pergi shopping, kawal shopping tu, kita kena ada self control. Supaya kita, semua benda kita boleh buat. Okay, kalau malam kita rehat, kalau tidur jangan tidur panjang sangat, tidur sekejap, bangun pagi. Kalau kerja jangan kerja teruk sangat, berhenti, life balance. Okay, malam tidur kalau mengantuk tidurlah, jangan tak tidur. Kalau kita nak tengok wayang, pergilah tengok wayang. Sukan, pergilah sukan. Jadi kita kena ada self control supaya kita tidak buat sesuatu tu secara berlebihan. So sesuatu yang kita lakukan secara berlebihan biasanya akan bagi musibah. Contoh kalau kita makan gula, badan kita kalau tak ada gula, kita tak ada tenaga. Tapi kalau kita ambil sangat banyak gula, badan kita akan terlalu banyak gula menyebabkan kita akan dapat kencing manis, diabetes. Nampak tak macam mana kita balancekan hidup kita supaya kita tidak buat sesuatu tu secara berlebihan. So kita mesti ada self control.
So sikit the lifestyle balance maksudnya kita cuba membantu klien kita, jadual kita restructure balik jadual dia supaya hidup dia lebih aktif dengan perkara-perkara yang lebih bermanfaat. Supaya perkara-perkara yang bermanfaat yang diisi tu, supaya jadual dia terisi dengan perkara-perkara bermanfaat agar dia tidak membuat perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Okey? Jadi kita restructure balik lifestyle balance dia. Lepas tu kita tengok, yang ni kenapa awak buat macam ni? Okay, malam awak tidur pukul berapa? Okay, kenapa awak rasa awak perlu mengaji? Kadang-kadang kena bagi tahu dia. Kadang dia tulis je kat situ. Mengaji lah, solat lah, solat tahajud lah, tulis je kat situ. Kan dia tanya juga. Awak rasa bagus ke solat ni untuk awak? Bagus. Kenapa bagus? Yelah kalau saya tak solat saya lupa Tuhan. Mengaji ni kenapa awak rasa bagus sangat ke mengaji ni? Oh tak mengaji. Kita kena kadang-kadang benda baik tapi kita kena juga apa kata confront dia supaya dia nampak benda tu. Kadang-kadang dia saja dia tulis dan nampak cantik kan dalam jadual dia. Jadi ini awak buat apa? Bersenam Oh awak bersenam. Awak nak bersenam kat mana ni? Bersenam dekat bilik. Macam mana awak nak bersenam kat bilik ni? Oh bumping. Kalau dia kata jogging kan tak munasabah. Saya jogging je lah dalam bilik. Macam mana awak nak jogging? Tapi kalau kata saya bumping. Jadi nampak tu lebih munasabah. Jadi kita bantu dia dalam seeking lifestyle balance supaya dia nampak dia dengan unsur fizikal dia mesti ada senaman. So dengan rohani dia terisi lepas tu cari emosi dia dengan kasih sayang dan juga pemikiran dia boleh baca-baca buku atau pergi kelas-kelas kuliah. Jadi kita balancekan dia punya lifestyle tu supaya aktiviti tu dia penuh dengan perkara-perkara yang berfaedah. Okay? And then kita provide adaptive indulgence. Okay. Kita tengok providing adaptive indulgence ni maksudnya kan kita tukar dia satu benda yang ini adalah pilihan tau. Contohnya kan orang yang penagih ni dia ada satu perangai yang suka dia suka ada ketagihan benda-benda yang tak baik kan. Jadi kita tukar kepada perkara yang baik lah. Contohnya kalau kata dia dulu suka minum suka lepak-lepakan, kita ubah dia supaya suka bersenam ke. Okey, jadi kita ubah dia supaya adaptif indulgence lah supaya dia buat perkara-perkara yang lebih bermanfaat. Contoh sukan kan. Tapi bagi pandangan cikgu lah apa-apa pun kita kena ada kehidupan yang seimbang dia seimbang. Dan akhir sekali avoiding urge and craving lah. Okay, craving ni apa maksud dia tau? Dalam bahasa orang-orang yang penagih ni, craving ni dipanggil kerinduan. Dia rindu kan. Tapi dalam bahasa kita biasa kata mengidam. Dia mengidam. Tapi dalam bahasa yang lebih ayat yang biasa kita katakan adalah craving ni adalah sesuatu dorongan yang kuat untuk kembali menagih. Craving, urge. Jadi kita kena elak benda-benda tu kan. Contohnya kita kalau orang yang suka contohnya orang yang suka menagih pergi kuda, dia tak boleh pergi laut. Kalau pergi laut saja biasa dia akan ambil pergi kuda. Jadi kalau boleh elakkanlah. Kalau boleh elakkan, kita elakkanlah supaya ia tak lagi terlibat dia supaya dia dapat mengelak diri dia daripada terjebaklah. So kita tak boleh nafikan bahawa mereka yang terlibat dengan penagihan dadah ni dia banyak craving dia. Dia banyak dia punya urge dia. Apa kata pencetus dia untuk kembali menagih. Jadi kalau kita dapat kenal pasti, ada yang lebih baik kita jauhkanlah diri kita sebab itu kelemahan kita lah. Okey. Itu adalah antara yang kita boleh banyak pelajar sebenarnya kalau belajar tahu tapi ini adalah beberapa yang pelajar boleh jadikan panduan. Pertama self monitoring and then kita ada observation, direct observation method. Kita boleh buat role play dengan klien okey. Coping skill banyak ada teknik relaxation Okay, assertive kena tegas, proper communication. Kadang-kadang kan penagih ni dia tak tahu nak jawab tau. Dia tak tahu nak jawab apa. Kita kena bantu dia buat ayat. Buat ayat kan. Lama-lama dia ingat ayat tu. Kena bantu juga proper communication. Bila orang kata macam mana awak nak tolak? Macam mana nak tolak benda ni? Kena kata okay, minta maaf aku dah tak ambil lah barang-barang ni kan. Okay. Ataupun apa lagi awak rasa yang lebih tegas? Jadi kita kena ajar dia contohnya macam mana dia nak menolak benda tu dengan tegas lah. Okay, itu salah satu coping skill adalah kita gunakan proper communication. Maksudnya komunikasi yang tepat untuk kita menolak. Bagaimana kita nak menolak ajakan okay. Jadi macam yang coping skill ni banyak lah. Antara yang paling kita kena ajar adalah bagaimana dia menghadapi situasi
dalam keadaan stres. So, apa yang kita ajar? Pertama kan hidup ni kita jangan terlalu serius lah. Kita jangan terlalu orang kata apa rigid. Kalau kita nak berubah, kita jangan rigid ni macam ni tau. Pemikiran rigid ni kita jangan berlebih-lebihan. Senang istilah kita jangan terlalu berlebih-lebihan. Kita buat perlahan. Kalau kita berjogging kalau kita penat kita berhenti dulu. Kita berhenti, kita teruskan. So perlu ada, kadang-kadang kita jadikan kehidupan ni sebagai, kadang-kadang jadikan dia lebih ceria, bergurauan kan. Contohnya kita tengok kawan kita kan, suka cakap lepas kan, suka cakap lepas je, kita buat humor lah. Wah, kawan aku ni kalau tak ada kawan aku ni rasa sunyi dunia ni. Kita kena jadikan benda tu humor. Sebab kadang-kadang humor ni buat kita kurang stres tau. Sebab kita stres ni sebab kita lihat semua benda ni macam rigid. Contohnya kalau cikgu marah kita, oh cikgu tak suka dengan aku. Cuba tengok kalau cikgu tu marah, cuba tengok mulut dia. Kan? Mulut dia macam buntut ayam kan? Jadi kita macam humor lah. Ikut orang lah. Mulut dia macam tu kan. Patutlah orang kata makan tongking ayam, mulut kumat-kumit. Rupanya nampak kalau mulut orang bebek ni nampak macam buntut ayam. Contohlah kan. Contoh. Ini pun yang sana bagilah. Jadi bila kita tengok benda tu kita rasa macam kelakar lah. Jadi macam suka hiburan pula. Jadi bila orang membebel kita suka tengok mulut dia. Popek kan. Macam-macam lah kita boleh. Sense humor ni dia ada seni dia. Kalau orang suka cakap, suka marah-marah kan, boleh tengok muka dia kan. Orang marah, muka macam mawas lah kan. Muka macam kera pun ada kan. Tengok muka dia, tengok je. Dia marah kita dengar je. Muka macam kera lah. Kat rumah aku tu bila marah tu merah muka dia. Macam-macam. Jadi kita kurang stres sebab kita anggap tu benda tu sebagai humor. Atau kalau orang asyik marah kita je, isteri kita asyik marah kita je, kita kata, alah isteri aku sayang lah tu kat aku kan. Dia tak nak lah aku tinggalkan dia. Takut lah tu aku cari lain. Jadi benda-benda macam tu dia jadi macam hilang sikit stres. Kan? Ni asal berbebel kata benci, asal tak juga. Kadang-kadang isteri berbebel tu disayang. Cinta. Dari banyak dia berbebel kata, lebih banyak dia berbebel, lebih tinggi darjah kecintaan daripada aku. Jadi bila isteri tak berbebel dia rasa pelik. Kenapa awak hari ni macam tak lengkap lah hidup saya? Kenapa? Awak tak berbebel. Oh ya ke? Awak kalau saya rasa hidup saya tak lengkap. Kenapa? Sebab awak tak berbebel hari ni. Dah berbebel apa? Awak dah berubah. Oh ya ke? Jadi apa yang saya buat? Saya perlu jadi lain? Tak adalah. Jadi maknanya kita kena tengok humor. Kadang-kadang bila jadi humor benda tu jadi hidup kita secara santai. Jadi isteri kita pun penat. Abang ni kan bila saya membebel abang tengok je muka saya kan. Jadi kalau kita lawan lagi dia nak cakap. Jadi kita tengok muka isteri kita. Dia bebel comel juga. Dia marah ada muka dia macam kemerah-merahan. Cute macam tu. Kan? Bila dia marah tengok mata dia, bila tengok hidung dia kembang-kembang kan. Rupanya isteri aku ni kalau hidung kembang cantik rupanya. Ni mancung sangat tu cantik. Jadi kita jadikan tu sense of humor. Jadi orang yang kutuk-kutuk kita. Orang kata kita macam-macam. Kita pun kata, kesian orang tu kan tak ada kerja lain, asyik nak menghina orang je kan. Kan kerja nak menghina orang atau mungkin tu kerja full time dia kot. Full time dia kerja menghina, nak buat macam mana? Dengan cara macam tu dia rasa bahagia kan, biarlah dia kan. Nanti lama-lama berhenti. Jadi kita jadikan benda tu sense of humor lah. Cikgu nampak bila kita anggap benda kita gunakan sense of humor tu lama-lama hidup kita lebih jadi tenang lah. Sebab apa kita jangan jadi mangsa di atas kebodohan orang lain lah. Orang lain nak membodohkan kita dengan gunakan makian cakian kita, terima benda tu, tapi kita biarkan benda tu. Tapi kita kena ambil benda tu, kita kena ubah supaya kita tidak terbelenggu dengan kebodohan orang lain. Jadi kita jangan jadi mangsa di atas kebodohan orang lain. Kesian diri kita lah. Sebab bila kita susah nanti orang takkan tolong kita. Okay. Jadi begitu. Lepas tu kita adapting hobi hobi kita yang kita bincang, hobi-hobi kita yang kita rasa macam kalau orang tu suka menjahit, buat betul-betul, bukanlah kedai baju. Bila kita penat kita akan cakap macam ni, tak apa aku penat-penat pun dapat duit kan. Kalau aku menagih tu penat-penat aku masuk penjara, lepas tu malu keluarga aku. Hari ni tak apa, biar aku penat, banyak orang tempah baju kat aku tapi aku penat-penat, at least berbaloi dapat duit. Daripada aku penat-penat tak buat tertentu hala kan, jadi rugi. Jadi kita pun hobi kita tu sebenarnya hobi ni satu kelebihan yang Tuhan bagi pada kita. Jadi kalau kita dapat manfaatkan dia banyak berguna sebenarnya kepada orang lain. Sebab hobi ni berlainan dia macam bakat jugalah. Jadi kita kena manfaatkan bakat. Okay, itu salah satulah coping skill, accuracy enhancement. Ini pun salah satu yang teknik yang kita boleh gunakan. Dan behavioral contracting, stop, look and listen, renew commitment and behavior change.
Yang ni kita kena minta bantuan orang untuk membantu. Orang-orang yang terdekat dengan kita, kita minta bantuan dia. Dan behavioral contracting ni salah satu cara yang kita boleh aplikasikan. Dia boleh senaraikan apa yang dia nak berubah. Okey, tahun ni atau tak payah tahun lah, bulan ni. Kita ambil yang dekat dulu. Bulan ni aku nak berubah untuk contoh dia tak nak merokok kan. Aku tak akan merokok. So benda ni suruh dia bagi tahu kawan dia ataupun isteri dia ke atau anak dia. Bagi tahu isteri dia, bagi tahu abang berazam tak nak merokok. Tak nak ni bagi tahu isteri tu supaya bila dia merokok, isteri dia akan tegur lah. So dia panggil peer pressure tu kan. Okay, good. And then cognitive restructure kita cuba restructure balik pemikiran-pemikiran dia yang menyebabkan dia kembali menagih. Contohnya kalau dia abstinent violation effect abstinent violation effect ni kalau bahasa kita senang faham adalah kesan pelanggaran tempoh berpantang. Maknanya kalau dia tempoh berpantang, kita rasa dia tu bukan dia macam relapse tapi kita jangan anggap dia gagal. Kita anggap itu satu proses pembelajaran untuk dia jadi lebih baik lah. So kita selalu restructure pemikiran dia supaya dia lebih positif dan sentiasa bersangka baik dengan apa yang terjadi dengan diri dia. Okay, yang ni kita dah bagi tahu sikit lah jogging ke. Cikgu suka bagi mereka yang terlibat dengan penagihan ni, tak kira penagihan apa penagihan ni banyak ada yang porno, ada yang game. Cikgu suka kalau dia bersenam sebenarnya. Sebab kalau dia bersenam dia keluarkan hormon serotonin dengan endorfin. Jadi hormon-hormon ni membuat dia rasa high tau. Macam dalam istilah dia akan rasa seronok. Jadi akan seronok. Jadi buatlah benda-benda yang menyebabkan meditation ke, pergi jogging buatlah perkara-perkara yang boleh teknik-teknik fizikal yang bagi dia keluar peluh. So bila dia keluar peluh tu sebenarnya bagus Kalau kata dia penagih, kalau kata dia penagihan jenis dadah jenis kokain yang jenis kuat jadi bila dia berpeluh tu sebenarnya dia buang toksin dalam badan dia. Toksin dalam badan dia lama-lama dia akan kurang lah. Itu sebab kadang-kadang kalau kita tengok di pusat serenti ataupun di penjara dia ada kawat tu, kawat kaki tu. Sebenarnya nak bagi peluh kawat kaki tu bagi dia berpeluh supaya dengan peluh tu dia akan buang sikit toksin-toksin dalam badan dia supaya dia kurang untuk nak dapatkan makan tu. Okay. Dan avoiding urge dan craving. Okay. Kita kena faham apa yang boleh menyebabkan dia nak, kalau contoh orang merokok, kat sini dia bagi contoh merokok kalau contoh orang merokok, kita kena tahu apa external cue dia. Kan dia ada tempat letak rokok kan, lighter, lepas tu dia pergi tempat-tempat kedai makan yang duduk dekat bahagian rokok. Benda tu kena elak. Kalau ada lighter buang. Kalau ada tempat rokok tu buang. Supaya dia nak ingatkan balik stimulus control teknik tu. So cara stimulus control teknik tu adalah teknik kita kawal apakah stimulus yang merangsang dia untuk merokok. Kalau merokok biasa dia akan yang menyebabkan merokok biasanya lighter. Lighter atau steera tu yang tempat habis rokok tu. Lagi satu kedai yang pergi jangan duduk kat zon merokok tu, duduk kat zon yang tidak merokok. Itu semua kita ada satu cara yang boleh kita gunakan untuk relapse prevention apabila dia menghadapi rawatan tadi tu. Okey, itu saja setakat ni. Okey. So ada apa-apa soalan daripada pelajar, silakan. Ada soalan? Ni ada soalan daripada siapa ni? Okey, Putri Nurjana apa beza mengidam, rindu dengan ketagihan? Okey. Mengidam ni dia mengidam dengan kerinduan ni adalah bahasa saintifik dia bahasa saintifik craving. Ini bahasa kita lah. Mengidam, rindu tu bahasa kita, bahasa orang panggil street name. Bahasa yang orang kata scientific name dia craving. So craving ni apa? Mengidam. Yang ni kalau orang ketagih dia faham lah. Wah, aku ni macam nak mengidam lah kan. Apa panggil lah. Kalau rokok panggil apa? Ada istilah dia, cikgu tak tahulah Ada istilah dia. Adalah istilah dia, cikgu tak faham lah. Tapi dia maksudnya dia nak rokok lah tu. Dia ada istilah dia. Tapi yang biasa kita guna dia macam mengidam atau kerinduan. Dia sama Dia adalah craving, bahasa saintifik dia. Bahasa street name dia, bahasa jalanan, mengidam ataupun rindu. Okey Marina Fakira lagi, form based on pencerita cikgu tu nampak macam kita sebagai concern macam quite harsh lah, very directive. Metod macam ni memang sesuai ke kalau nak buat sesi dengan mereka supaya tidak relapse? Okey. Bila kita bermula dengan sesi dengan kaunseling, kita kena guna kita kadang-kadang kena gunakan directive dengan non-directive tanpa memaksa. Sebab dalam kaunseling kita kata kita tidak boleh bagi nasihat kan, kita tak boleh bagi direktif. Tapi dalam kaunseling penagihan, bila kita tengok klien kita tak mampu nak jawab, kita bukan bagi direktif ni, kita bantu dia
untuk jawab. And then kita suruh dia buat, tapi kita and then kita tanya dia balik. Awak rasa dengan teknik ni awak sesuai tak? So non-directive ni kalau dalam bahasa kita panggil dia bimbingan. Bimbingan. Itu sebab kita punya sarjana muda kaunseling kan. Cuma kalau di sekolah kita banyak guna istilah bimbingan dan kaunseling. Sebab dekat sekolah kanak-kanak atau remaja kita kena bagi bimbingan. Bimbingan. Tapi kalau untuk orang dewasa kita banyak bagi dia kaunseling. Untuk penagih kadang-kadang perlu bagi bimbingan, kadang-kadang perlu bagi kaunseling. Bimbingan ni dia lebih berbentuk direktif. Direktif lah, lebih berbentuk direktif. Tapi kaunseling ni lebih banyak berbentuk non-direktif. Maknanya kita lebih gunakan pendekatan, kita bertanya soalan untuk dia mendapat celik akal. Sometimes kalau penagih ni nak dapat celik akal bukan mudah. Bukan mudah. Salah satu cara dia adalah dengan kaedah direktif lah. Direktif. Okay, sesuai ke tidak untuk membuat relapse? Okey, di dalam teknik relapse prevention, kita tidak boleh katakan ada satu teknik yang tunggal yang kita kata teknik ni terbaik lah, terbaik untuk semua. Tidak, kita tak boleh kata macam tu. Sebab di dalam penagihan, tiada teknik yang tunggal. Kadang-kadang pelajar, kadang-kadang teknik paksaan itu juga adalah teknik yang terbaik. Itu sebab kalau kita tengok dalam konsep Islam, dia tidak panggil terbaik tau, dia panggil hikmah. Hikmah ni apa tau? Maksudnya kita membuat sesuatu tu kena pada tempatnya. Itu dia kata hikmah tu. Maksudnya kena pada tempatnya. Itu sebab dalam Islam dia tak panggil satu istilah yang terbaik, dia panggil hikmah. Kita melihat tu kita membuatkan dengan penuh berhikmah. Hikmah tak semesti lembut. Kalau perlu kasar, kita kasar, tapi kena adil pada tempat dia. Itu maksud dia. So dalam teknik kaunseling Islam ni, teknik kaunseling penagihan ni, apa yang kita nak gunakan adalah menggunakan teknik yang kita kata sebagai teknik hikmah. Maksudnya kadang-kadang perlu kita tegas. Kalau kita nak harap dia untuk pergi sesi kaunseling, memang takkan. Memang takkan. Dan pelajar kena faham tau, kalau mak bapak kita sayang kat kita, dia akan paksa kita pergi pemulihan. Kalau dia tak paksa kita pergi pemulihan, kita akan terjerumus dengan lebih teruk lagi. Contohnya kalau mak kita sayang kita kan, kita takut kena injek ni, takut nak kena injek ni. Kalau kena injek kan sakit, dia tak nak kita menangis. Dia biarkan kita sakit, akhirnya kita mati. Tapi kalau kita sayang ke anak kita suruh dia pergi hospital, paksa dia pergi hospital, kena injek. Begitulah dalam sesi kaunseling kadang-kadang. Kadang-kadang nampak macam kasar, tapi kadang-kadang benda itulah yang terbaik untuk dia. Nak harap dia pergi rawatan, memang doh lah. Doh lah. Jadi kadang-kadang kena paksa. Itu kena direktif juga. Tapi yang penting dalam sesi kaunseling ni ataupun dalam kaunseling penagihan ini adalah niat kita apa. What your intention, what your purpose. Apa tujuan kamu buat macam tu. Kalau tujuan kamu nak mendidik, takkan sampai kamu nak malukan dia. Dahlah kamu suruh dia pergi, lepas tu kamu sebar kat orang. Itu bukan nak mendidik. Itu namanya nak macam nak kena kan. Tapi kalau niat kita mendidik, kadang-kadang kita paksa dia. Tapi dalam paksa tu perlu ada niat yang betul. Niat itu adalah mendidik. Itu sebab cikgu lihat dalam konsep penyalahgunaan bahan ni, niat sangat penting. Tetapi matlamat tidak menghalalkan cara. Kan? Matlamat tidak menghalalkan cara. Jadi tahu juga cara yang betul. Tetapi salah satu teknik untuk membantu penagih ni adalah dengan paksaan. Paksaan itu juga penting. Kalau tak paksa, macam cikgu cakap lah. Sakit lah kau bila-bila. Akhirnya apa? Tak dirawat. Jadi ramai kadang-kadang ibu bapa yang membiarkan anak dia dalam ketagihan sebab tak nak anak dia kena tangkap. Akhirnya anak dia lebih teruk. Tapi kalau kita kata tak apa, aku sayang ke anak aku, hantar pergi rawatan. Memang sedih, memang malu. Tapi kadang-kadang ubat tu pahit. Ubat tu pahit. Nak kena telan juga. Manis ni orang kata manis jangan tahu dia telan kan. Manis lah kecil manis. Tapi ubat tu pahit. Memang kena telan juga. Dan bila kita telan ubat tu, biasa kita sembuh lah. Macam itulah nak bagi perumpamaan terhadap penyalahgunaan bahan ni. Sebab kita kan diajar macam tu. Jangan bagi nasihat dia kan. Tak boleh. Tak boleh bagi direktif kat dia. Yalah sebab kita kaunseling. Tapi kalau di sekolah, kita guna pendekatan bimbingan. Macam tu juga dengan penagih. Okay. Antara teori realiti dan teori RBT, mana yang cikgu rasa lebih komprehensif dan berkesan untuk bantu mereka supaya kurang berlaku relapse? Okey. Mana-mana teori pun awak boleh gunakan. Okey. Boleh gunakan apa-apa teori pun. Okey, realiti ke RBT, mana-mana yang guna. Tak guna cikgu cakap terang kat awak. Tak guna awak belajar teori bagus-bagus kan. Awak dapat teori A tapi tak tahu nak aplikasikan dia. Pun tak guna. So bagi cikgu,
Awak dapatkan satu teori awak rasa sesuai dengan diri awak. Ada orang yang cikgu cakap tu terang, cikgu ni jenis kasar sikit. Kalau siapa yang belajar renang dengan cikgu dia faham. Okey, macam kalau sini awak yang apa, yang belajar renang Firdaus dengan siapa Jumat apa tu, yang awak punya apa tu presiden tu, dia belajar renang dengan cikgu. Dia tak ambil kelas dengan cikgu tau. Dia pergi kelas lain. Sebab cikgu memang kasar dah renang. Kat renang ni tak boleh lembut-lembut belajar. Sebab kolam UMT dalam 2 meter. Kalau lembut okey, mari sini saya nak beritahu awak ya. Tak ada, tak jadi belajar. Jadi kita buat pendekatan. Jadi kalau dekat kolam memang cikgu agak tegas. Okey, memang cikgu agak kasar. Sebab dia menyebabkan nyawa. Jadi teori apa cikgu pakai tu cikgu? Cikgu pakai teori tingkah laku. Okey, punishment, reward dan punishment. Okey. Lepas tu ada pelajar cikgu praktikal. Praktikal malas pergi organisasi telefon. Cikgu tak boleh guna teori tingkah laku, cikgu kan jauh. Cikgu guna apa? Teknik apa? Cikgu guna teori realiti. Apa yang awak nak sebenarnya dalam hidup awak? Kalau awak tak pergi praktikal ni, awak rasa awak boleh lulus tak? Awak kata awak nak combo, tapi kalau awak tak pergi, kalau awak tak pergi praktikal, awak tak dapat markah, jadi macam mana cikgu nak luluskan awak? Jadi apa yang awak nak sebenarnya? Saya nak graduate. Kalau awak nak graduate, apa yang awak dah lakukan? Saya tak datang organisasi. Jadi kalau awak tak datang organisasi, awak rasa awak capai tak awak nak? Tak. Jadi apa yang awak perlu buat? Saya kena datang organisasi. Faham tak? Faham. Pergilah organisasi, janganlah pontik. Kena tengok tepat. Hari BT tengok juga. Kadang-kadang ada orang tu asyik bimbang. Awak kenapa bimbang? Saya tak tahulah cikgu. Saya rasa saya tak lulus lah periksa ni. Kenapa? Sebab saya rasa soalan ni susah. Kenapa awak rasa susah? Awak dah baca soalan? Tak adalah baca cikgu, tapi rasa susah lah. Awak tak baca tapi awak rasa susah. Macam mana tu? Boleh terang tak? Macam mana nak terang cikgu? Sebab benda ni tak nampak. Jadi saya tak boleh terang. Jadi benda yang tak nampak, kenapa awak perlu bimbang? Oh ya ke? Tak perlu bimbang ke? Tak, kalau bimbang, apa yang awak dapat? Tak dapat apa-apa, cikgu dapat sakit. Awak rasa awak ni pelajar universiti, awak ni bijak ke tak? Bijak. Jadi janganlah buat perkara yang tak bijak. Jadi kalau awak tak pasti dengan benda tu, tak perlulah bimbang. Jadi banyak pendekatan yang kita boleh gunakan. Okey? Dia ikut situasi. Jadi depend kepada situasi. Kalau nak tanya cikgu, mana satu lebih baik, dia mengikut situasi. Dan kadang-kadang awak belajarlah semua teori. Mahirlah semua teori. Tapi awak kena sesuaikan dengan keadaan. Itu pendapat cikgu. Okey? Dan ikut juga klien. Ada yang klien orang kata dia cepat sentap tau. Sikit sentap. Ini tak boleh nak bagi RBT. Nanti dia cakap, alah macam konselor tu bagus sangat je. Macam tak pernah buat dosa je kan. Ada juga. Jadi kena tengok juga situasi klien okey. Masa dan situasi itu pun termasuk sebagai trigger ke cikgu? Ya, betul. Masa ni tengok kadang-kadang ada orang yang dia menagih dada waktu malam. Dia malam kan dia trigger. Masa lah. Situasi, contoh situasi yang buat dia trigger ni, contohnya situasi macam ni situasi yang macam contohnya dia tak boleh dalam situasi tegang tau. Dalam situasi orang ramai. Bila orang ramai, dia kan social phobia. Dia rasa macam confident dia low tau. Dia ambil dadah. Itu sebab kalau tengok artis, dia banyak ambil dadah tu sebab masa dia nak buat persembahan. Jadi dia nak persembahan dia nampak macam bersemangat, kadang-kadang dia ambil. Dia ambil dadah tu untuk dapat semangat lah. Okay, ada apa lagi tak soalan? Secara live pun boleh? Nasur ada soalan, Nasur? Cikgu contohkan dia sejuk dan kemudian dia akan nak merokok. Kiranya sejuk tu dah trigger dia lah kan. Betul lah tu. Mana sejuk, situasi sejuk tu membuatkan dia trigger. So macam mana? Masak air panas, terjun kat air panas tu. Kurang lah sikit. Contoh lah. Jadi betul lah tu. Maksudnya sejuk tu trigger dia. Okay, so pelajar faham Okay, good. Sebab dalam relapse situation ni kita kena faham dia punya high risk situation dia. So ada lagi soalan? Silakan. Okey, Nurul Husna. Cikgu, kalau macam iklan dadah tu untuk kesedaran masyarakat, boleh tak beri trigger pada mereka? Trigger ni kan dia cikgu tak kata cikgu tak boleh sebab ni soalan ni subjektif. Jadi cikgu tak boleh jawab dengan objektif dah. Cuma subjektif jawapan dia trigger ni memang bergantung kepada individu. Kadang-kadang pelajar, ni kadang-kadang tau cikgu bagi tahu kau. Kita kata kalau kita tak nak kena rogol, kan perempuan kalau tak nak kena rogol pakai tudung litup tau, tutup jangan bagi dedak orang. Tapi ada setengah lelaki dia nampak perempuan yang tudung labuh tu trigger dia tau untuk rogol. Dia berbeza. Itu sebab kadang-kadang tutup aurat pun tak ada trigger.
ada juga, minta maaf lah cikgu guna contoh ni lah, minta maaf tapi nak bagi faham nak bagi contoh tak tahu lagi. Contoh ada lelaki suka tengok perempuan mengandung tau. Dia nampak perempuan mengandung tu nampak macam gairah. Itu trigger dia tau. Kalau nak cakap jawab benda ni iklan dadah tu kesedam Syah, boleh tak bagi trigger pada dia? Dia trigger ni dia berbeza ikut orang. Jadi bila kita bersama klien, kita akan tahu apa trigger dia. Kan, anak saya tutup pakai tudung labuh, tutup, kenapa lagi dia? Tak, dia trigger berbeza. Susah nak cakap lah, susah nak cakap. Tapi secara umum dia begitulah kan. Secara umum dia begitu. Itulah sebablah cikgu cikgu ni bukan apa kan. Banyak berserah pada Allah. Walaupun kita dah tuduh, dah buat sebaiknya, jangan lupa pergantungan kita pada Allah sangat penting. Kita dah buat, kita rasa terbaik tau. Contoh mak bapak kita kan. Saya ajar anak saya hantar sekolah tahfiz. Dekat tahfiz dia meliwat orang. Itu sebab kita buat, tapi jangan lupa pengharapan kita juga pada Allah juga tinggi. Kita tak tahu, kita memang buat untuk yang terbaik untuk anak kita. Saya hantar anak saya sekolah tahfiz. Lepas tu yang meliwat dia punya warden. Kita tak boleh nak cakap kan. Itu pengalaman cikgu lah. Jadi pengalaman cikgu tu, kita buat yang terbaik lah. Kita ni hamba, kita ada Tuhan. Jangan lupa minta juga perlindungan daripada Allah. Mungkin dia lindung kita lah. Usaha satu hal lah, tapi jangan lupa doa dan juga tawakal. Okey. Tapi kalau tak tutup lagi mendorong untuk 3 tu kan cikgu, ya betul. Mariam berbeza ikut orang, Mariam. Ini cikgu nak bagi tahu ni, 3 tu dia berbeza. Kita tak boleh pukul rata. Tu nak bagi tahu je. 3 tu kita kena pasti kawan-kawan kita. Tapi kalau tak tutup lagi 3, itu cikgu setuju, betul. Okey, ada soalan lagi? Secara live pun boleh kalau boleh. Mariam ni macam ada kawan cik. Macam ada kawan yang merokok kan. So banyak sentuh hal-hal macam merokok, tapi tak apalah. So bagus so nanti kalau kita dengan kawan kita pun, kalau kita nak bantu klien kita pun, yang pertama sekali kita mesti kena pasti trigger dia lah supaya kita boleh bantu. Sebab kalau kita cerita banyak benda pun kan tak guna sebab kita tak tahu trigger dia. Awak tahu tak, awak ni jangan nak merokok tau. Kalau merokok ni boleh membuat awak mati. Dan dia memang nak mati pun. Dia nak mati, memang dia tak merokok lah. Dia memang nak mati awak. So, awak cakap macam tu pun dia tak akan nak berubah. Sebab trigger dia berbeza. Tapi kalau kita katakan, kalau kamu merokok ni kan, nanti muka kamu dah tak handsome, nanti perempuan tak minat dengan awak. Oh ya ke? Dia memang tak boleh. Sebab trigger dia nak nampak handsome. Kalau katakan, kamu jangan tahu buat macam ni, merokok. Nanti orang semua macam ambil berat tentang awak. Memang dia nak tu pun. Dia memang nak, kalau dia merokok tu orang tanya dia, kau stres ke? Dia pun cakap lah, aku stres. Dia tengoklah, dia kena pandai. Itu sebab di dalam relapse prevention tu, high risk situation klien tu memang kena mantap. Memang kita kena pasti. Selagi kita tak kenal pasti, kita tak boleh pukul rata je. Okey, boleh? So ada soalan lagi sebelum kita tamatkan? Mungkin 1-2 soalan lagi. So semua okey, kenapa hari ni buka video something ke? Dia tanya je. Tak salah tak salah Tidak menjadi satu kesalahan, tapi cikgu tanya. Kenapa buka hari ni semua video? Tak ada apa cikgu. Cikgu. Ya. Silakan. Sebelum habis. Ya, Syafiqah. Saya nak buat permohonan maaf kat cikgu sebab kelas hari Ahad yang lalu saya tak respon, cikgu panggil. Oh, ya ke? Saya terlelap, saya jujur cakap saya terlelap masa kelas cikgu hari tu, jadi saya memang tak dengar. Jadi sebagai seorang pelajar, jadi saya nak minta maaf secara terbuka dekat cikgu. Okey, tak apalah, maaf diterima Tapi ada isi borang tak? Ada isi borang tak form tu, kehadiran tu? Tak. Ada tak Ada. Jap, saya tak ingat. Ada ke tak? Saya tak pasti. Ada ambil data ke awak ni? Tak ada Okeylah, tak apa. Dimaafkan Jangan ulang balik. Kalau dah ada daripada Nurul Fatin cikgu baca sikit sebelum tamat. Kalau lah dia tak tengok ubat pun trigger, so macam mana dia nak lawan trigger tu, sebab nak sihat kena makan ubat kan. Inilah kan perlu ada kreativiti oleh seorang. Ada juga bila dia tengok ubat tu trigger bagi dia.
katakan trigger bagi dia tengok ubat tu, kita ada satu teknik tau, kita panggil teknik NLP. Okay, teknik NLP ni adalah kita associate dengan benda yang tak baik tau. Cikgu pernah guna benda ni tapi tak semua berkesan tau. Dalam 5 tu adalah 3 orang berkesan. Cikgu panggil 5 orang ni, boleh berkongsi sikit ke di kelas? Sebab memang betul dia trigger, tapi ada satu teknik yang cikgu nak panggil, you associatekan dia, tapi dalam keadaan dia trustable. Maknanya masa dia isap rokok tu, memang kita suruh dia isap rokok. Banyak rokok kan, muangkan bazir kan, isap. Isap dia adalah isap banyak-banyak. So cikgu suruh dia buka mulut, ambil 10 kan, cikgu sumbang kat mulut dia. Dia bakar. Selalu dia isap rokok, dia dapat height bagus tau. Jadi dia ada positive reinforcement. Tapi bila dia isap rokok tu, dia isap, lepas tu dia isap banyak, dia termuntah. Lepas tu tobat dah, dia dah tak nak. Jadi macam ubat ni kita trigger dia, kalau kata ubat tu macam mana kita nak bantu dia, kita kena associatekan ubat tu dengan benda-benda yang tak seronok lah. Macam bila dia makan ubat tu, dia rasa macam nak muntah ke, tapi macam-macam cara. Tapi yang paling kreatif, yang ni paling kreatif tau. Yang cikgu lihat ada penagih tu buat, dia kan tak boleh nampak pil kan. Dia tak boleh nampak pil. Satu cara dia, sebab dia memang ambil pil, jadi satu cara dia boleh buat adalah dengan cara dia tumbuk ke, dia masuk dalam bekas, lepas tu dia masukkan dalam air ke, dia minum. Kita tengok cara dia. Dan benda ni kadang-kadang kan, you jangan ingat tau penagih ni tak kreatif tau. Dia kreatif kadang lebih kreatif dari kita. Itu bila kita buat sesi dengan dia, jangan ingat kita boleh je bagi dia kreatif, kadang-kadang kita tanya pandangan dia. Kadang dia lagi kreatif dari kita. Tu sebab kalau kita tengok, bagusnya seorang penagih ni, bagusnya dia dibimbing oleh seorang penagih yang dah berubah. Itu lebih bagus. Sebab dia lebih pengalaman. Itu sebab kalau mereka yang dah berubah ni, kan contoh kan, dia dah berubah ni, dia dah berubah betul-betul, dia lebih bagus membantu kawan-kawan dia lain berbanding diri kita. Sebab dia lebih tahu. Itu sebab kadang-kadang kita dengan penagih ni, kita pun jangan rasa dia tak tahu tau. Dia sebab dia penagih je. Tapi sebenarnya, kita juga boleh dapatkan panduan daripada dia untuk bantu kawan-kawan dia. Okay? Okay, ada apa-apa lagi soalan? So kalau tak ada, untuk tajuk ni habis, kita akan masuk insya-Allah kalau umur panjang, kita akan masuk prevention program. Okay? Prevention program, lepas tu kita tengok apa sikit isu-isu yang berkaitan dengan penagihan ni supaya kita akan lebih mantap sebagai seorang kaunselor. So kalau tak ada, kita tundakan dengan tasbih kifayah dan suratul Asr. So terima kasih untuk semua. Terima kasih, Cikgu.